Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita malam ni, hari ni dalam sesi Lalali Live. Alright, tadi saya ada buat, saya ada buat dia punya, kejap. Okay, alright. Okay, you all okay malam ni? So, saya harap you all dapat bersama saya malam ni, masuk cepat. Masuk cepat. Kalau ada sahabat-sahabat yang you rasa dan you tahu dia buat bisnes pun, kalau boleh tag dia ataupun invite dia untuk live malam ni, hari ni. Sebab saya ada benda, point yang penting kan, yang penting especially untuk usahawan yang nak masuk ke tahun depan. Kalau rasa-rasa tahun depan tak nak buat bisnes, then tak perlu join lah. Ataupun mungkin dah selesa, dah ada segalanya, semua benda dah okay, dan you rasa tahun depan you tak perlu buat bisnes, you dah okay dengan apa yang you ada sekarang, then tak perlu join. Itu tak perlu. Dan kalau anda rasa macam live ni tak bermakna untuk anda pun, tak apa, that's okay. Boleh keluar daripada live ni. Sebab apa? Sebab apa yang saya nak share ni tak semua orang nak tahu, dan tak semua orang rasa dia perlu tahu. Sebab benda ni tak semua orang yang akan ada kesedaran. Kesedaran. So sebelum kita start, saya nak ucapkan diri, saya nak kenalkan diri. Terima kasih kepada yang dah join. Thank you so much. Saya nak kenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Hasnul, dari Lalali. Bersama-sama Sal, kami mula membina, kita panggil satu platform lah, untuk bisnes, untuk start give value, bantu ibu ayah yang ada masalah batuk berkahak, anak sesama kan. Dan juga untuk ibu-ibu yang nak start rasa income extra, suri rumah. Suri rumah ni kesian dia, bukan kesian. Suri rumah ni dia adalah, saya respect sebenarnya, saya sangat respect dengan suri rumah. Yelah, bayangkanlah suri rumah kan, dia tak ada gaji, dia tak ada MC, dia tak ada emergency leave, tak ada. Every day dia kena kerja, dia kena masak, dia kena basuh baju, dia kena bersihkan rumah. Suami dah balik pun dia still kena bekerja, layan suami pula, layan anak lagi. So dia sangat-sangat 100% memang bekerja, tak ada cuti. So respect, salute kepada semua suri rumah yang ada dalam grup ni, yang dalam page ni. Saya nak ucapkan anda selamat berjaya, dan semoga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, insyaAllah. Okay, so tak lama je lagi kita nak ucapkan juga selamat bercuti dan beraya kepada semua sahabat-sahabat yang beragama Kristian. Dan juga kita harap anda semua, kalau ada yang bercuti pergi tempat family ke, pergi jauh-jauh, please jaga SOP. Tadi baru je saya layan amal, kita tengok animasi pendek lah, Ejen Ali Misi Juang. Kita dok expect panjang lah sikit, tak adalah sampai, saya rasa 1 minit kot. 1 minit lah, mungkin 1 minit. Ingatkan 20 minit ke 30 minit, tapi 1 minit Amal dah stres. Ingatkan panjang lagi. Tapi itulah dia kan. Tapi memang best. Dia dalam video tu, you all patut tengok tau, dekat YouTube. Buka je YouTube, search Ejen Ali, dia ada tajuk dia Misi Juang. Pendek je video tu, tapi dia nak menunjukkan macam mana kita berlawan dengan COVID-19 lah. Yang best dia, semua ejen pakai face mask, tapi bukan face mask kita lah, face mask canggih lah. Siap macam ada laser bagai semua tu. Lepas tu Dr. Hisham, Dr. Hisham memang power lah. Skill dia lompat sana lompat sini, pusing sana pusing sendiri, dengan pakai pistol. Bentuk pistol tu adalah termometer punya penembak suhu tu. So itulah yang kita tengok tadi. So memang best. So saya respect. Saya nak ambil masa sikit. Mungkin saya just nak cakap tahniah kepada animator dan pengusaha animation dekat Malaysia ni. Memang saya respect. Saya tak tahulah, saya tak pernah cerita benda ni. Sebenarnya dulu, salah satu minat saya, salah satu benda yang saya suka adalah nak jadi animator. In fact, saya pernah buat animation dulu. Saya buat Star Wars punya animation. Ada lightsaber. Dekat lightsaber tu memang saya buat macam, saya recreate balik scene dalam Star Wars. Saya recreate balik scene dalam Star Wars tu untuk menghasilkan dia pegang lightsaber, dia buka dengan glowing tu semualah saya buat. So memang masa tu memang heaven lah, sukalah. Tapi tak berterusan. Sebab apa? Sebab saya tak kejar saya punya passion.
Dia beza kalau anda buat satu benda dengan passion, berbeza tau. You akan nampak you akan dapat insyaAllah one day. Sebab you konsisten buat benda yang sama daripada kecil sampai besar, you akan dapat at the end. Contoh paling besar dia adik saya sendiri. Adik saya dia dulu daripada kecil dia sangat suka melukis. Siapa kat sini suka melukis? Melukis boleh angkat tangan siapa suka melukis. Dan percaya tak, adik saya ni daripada kecil tau. Daripada kecil maksudnya daripada belum sekolah dia suka melukis. Dan sekarang dia adalah designer kereta. Saya tak cakap lah company mana. Dia designer kereta. Dia design kereta. Dan itu hasil passion sebenarnya. Itu the result of focus. Result of focus. That's why kadang-kadang orang ingat, aku kena nak jadi hebat, aku kena buat semua benda, aku kena pandai ni, pandai tu, pandai ni. Tak sebenarnya. Cukup sekarang you tahu satu benda dan you tahu betul-betul benda tu. Sebab tu kalau buat business, especially business, saya cakap dalam konteks business kan, cara paling pantas, paling cepat you nak capai dekat you punya aim. Apa aim kita? Mungkin you nak financial freedom kan. Cara paling cepat adalah you buat sesuatu sampai you jadi pakar, expert. Contoh you pakar produk kencing manis. Janganlah pula you jual barang melangsingkan badan. Sebab you dah tak jadi pakar tau. Dia tak jadi pakar. Sebab tu kalau kat hospital, kita pergi hospital pakar, kalau orang tu pakai jantung, dia tak layan kalau pakai tulang. Dia tak buat benda-benda berkaitan tulang. Dia tak buat langsung. Tapi gaji dia lagi banyak daripada doktor yang kat bawah tu, yang kecil-kecil, houseman yang memang buat semua benda. Jantung dia buat, sakit sikit dia buat semua benda. Tapi gaji dia tak sebanyak dia tak sebanyak pakar yang buat satu benda. So, kenapa kita especially kalau baru-baru start buat bisnes, nak buat banyak benda sekali. Sebenarnya kan, apa yang saya belajar, one of the thing yang menyebabkan kita gagal ataupun kita sabotage diri sendiri adalah disebabkan kita terlampau nak multitasking. Kita terlampau nak buat semua benda. Kita ingat lagi banyak kita buat, lagi kita sukses. Tapi tak sebenarnya. Ini saya pun belajar hard lesson. Bukan hard lesson. Saya belajar daripada kesilapan. Saya buat banyak benda dulu. Ada iklan. Ya Sofia. Sekejap Sofia tengah buat live Nanti ayah jumpa balik. So itulah. Kita dengan anak-anak semua ni, nanti saya main dengan diorang balik. Sebab yelah, sambil buat bisnes, sambil kita main dengan anak kan. Work life balance. Tapi sebenarnya tak adalah istilah balance. Sebenarnya kita kena buat semua benda kan. Tapi itulah, saya pun tahu you all pun sama. Mungkin you nak buat bisnes anak kacau kan, tu biasa. Itulah cabaran dia bila kita buat bisnes kat rumah, especially masa COVID ni kan. Banyak yang juga yang work from home. So itu adalah cabaran biasalah, ada anak apa semua. Tapi itulah kemanisan. Tak pernah dalam sejarah dunia kita ada COVID-19, kita dapat cuti berbulan-bulan. Tak pernah. Dan inilah masa dia. So saya kadang-kadang saya kesian juga tahu orang yang, maksudnya dia terpaksa work from home, ataupun dia memang tak boleh nak bekerja, bercuti, kena cuti apa, tapi dia tak tahu nak buat apa. So why not, kepada suri rumah apa semua yang tak tahu nak buat apa, you tolong join kita punya group. Nak jadi jutawan bahagia, you join je group tu. Walaupun you tak nak jadi jutawan, walaupun you tak nak bahagia, you join je dalam tu. InsyaAllah dia saya faham macam ni. Kalau kita nak sampai dapat sesuatu, kita kena duduk dengan orang yang nak dapat benda yang sama, ataupun the same circle. Dan selalunya circle tu kenalah yang lagi bagus daripada kita, yang dah buat benda yang lagi baik daripada kita. So why not you join group tu. InsyaAllah saya dan Sal dan kita pun kita punya team akan cuba give the best value kepada semua ahli group. Ahli group nak jadi jutawan bahagia tu. Sebab apa? Sebab kami rasa itu adalah satu kewajipan untuk kita memberi. Tapi kenapa kita buat dalam group tu, tak buat dekat public? Sebab tak semua orang nak tahu. So that's why siapa yang nak tahu, you masuk. Kita ada share macam-macam benda. Kalau you tak nak tahu, tak apalah, that's okay. Kan, that's okay, tak ada masalah. Okay. So, tadi saya cakap pasal apa tadi COVID-19 ke? Tadi saya melalut sikit. So, tak apa-apa pun, saya nak bincang pasal apa you punya breakthrough tahun ni. So, tahun baru makin menghampiri. 2021 is just around the corner. Kan? So, kita kena start muhasabah. Kita start reflect balik dan start summary. Summarize apa yang kita dah capai tahun ni, apa yang kita gagal capai tahun ini. Kita kena tahu Kita kena kenal pasti. Sebab apa? Saya gatal mata sikit.
Sebab kita nak betul-betul tahu apa yang kita nak kena buat tahun depan. Tahun depan which is seminggu je lagi. So mungkin kita kata tahun depan kita jumpa lah sebenarnya seminggu je lagi. So kita kena start fikir breakthrough kita, apa yang kita dah capai. Yalah, sebelum saya cerita apa yang kita belum capai, kita kena cerita apa yang kita dah capai, apa achievement. So please, kepada siapa yang tengok live ni, yang tonton live ni, start tulis sekarang. Sambil saya bercakap, you boleh tulis. Kalau bagi bagus, you share dalam komen tu, you komen apa breakthrough you all tahun ni. Bagi saya 5 breakthrough anda tahun ni yang anda dah capai. Sebab apa saya nak doakan? Setiap satu doa, setiap satu breakthrough you, saya nak doakan you akan dapat capai 10 kali ganda lagi untuk next year, insyaAllah. 10x. Kita nak 10x kan setiap breakthrough kita, supaya kita dapat better result, better achievement tahun depan. Dan at the same time, mungkin saya nak ambil peluang ni jugalah untuk share dengan kita, you all, apa breakthrough Laleli tahun ni. Ada yang nak tahu ke? Ada yang nak tahu tak macam mana kita orang start? Apa yang kita orang lalui pada awal tahun ni, yang kita tak pernah cerita. Saya dan Sal, kita tak pernah cerita. Ini kisah dalaman. Tapi saya rasa malam ni saya nak share. Sebab apa? Saya harap mungkin apa yang saya share ni dapat memberi you all satu inspirasi ataupun satu pengajaran supaya you boleh buat better dan elakkan masalah-masalah ataupun kesilapan yang kita orang dah buat. Boleh ke boleh ni? Boleh ke boleh? Kalau boleh, you komen boleh situ. Sebab saya nak tahu berapa ramai yang betul-betul boleh, yang betul-betul committed untuk start buat breakthrough after breakthrough dan you capai hit you punya target. Siapa kat sini masih ada impian tapi you tak tulis pun? Kita tak visualize pun apa impian kita. So itu adalah salah satu breakthrough Laleli. Saya dan Sal, kita dah start buat vision board tahun ni. Awal tahun hari tu kita start. Sebenarnya bukan awal tahun, bulan 12 betul-betul macam tahun ni. Macam ni kita orang dah start buat kita punya vision board. Itu first breakthrough. Walaupun kita tak dapat capai semua apa yang kita nak, dalam banyak-banyak saya punya vision board, saya dapat capai satu je baru. Tapi at least saya dah ada vision board. Tahu vision board, ramai orang rasa macam, alamak bro, vision board mengarut lah, ni macam gimmick-gimmick je nak berjaya, nak buat something. Sebenarnya tak. You takkan tahu apa kesan vision board tu kalau you tak buat. Seriously, you takkan tahu. You kena start buat, you kena start ada dulu vision board tu, baru you boleh capai. Betul lah. Dan insyaAllah saya minta you doakan saya untuk capai lagi saya punya vision board tu next year, punya vision board yang saya buat tahun ni untuk capai lagi next year. Dan bila kita dah ada hala tuju, insyaAllah perjalanan tu daripada 100% tu, insyaAllah 20% dah dimudahkan. Yang penting lagi 80% tu kita kena buatlah usaha, kita belajar, kita buat anything. Tapi first thing first, please ada matlamat, please ada target, dan please ada vision board. Vision board especially untuk Laleli punya warriors, kita dah bagi tahu, please buat you all punya vision board. Yang belum submit, cepat-cepat submit. Sebab ini menunjukkan bahawa kalau you ada vision board, best ada vision board. Sebab apa tau, you boleh panggil anak you, kan? You panggil anak you all, tunjuk. Okay, contoh macam saya, Amar, Sofia, Akil, ni vision board ayah. So ayah nak ni, ayah nak ni. So tolong doakan ayah. Kita kena buat macam tu. Doa anak, dia tak ada dosa apa semua, dan doa dia makbul, insyaAllah. Memang makbul. So why not kita share dengan dia orang apa yang kita nak. Mungkin dia boleh bantu kita dengan mendoakan kita. Sebab usaha, of course, usaha adalah usaha, but another few percentage adalah daripada doa dan keizinan Allah. Kalau kita usaha gila-gila tapi keizinan tu tak ada, tak sampai, kita tak akan dapat juga. Betul tak? So saya percaya kan, whatever yang saya dah dapat selama ni, setiap pencapaian yang saya dah dapat, itu semua adalah atas doa orang lain. Saya pun tak tahu doa siapa. Yang pasti doa ibu saya. Dia selalu doakan ibu ayah saya, nenek saya sekali, dan juga isteri, anak-anak. So saya yakin itu semua hasil doa orang lain. Dan mungkin ramai lagi mendoakan saya secara diam. Kan? Indah kan? Indah bila kita tak tahu sebenarnya siapa yang doakan kita. Kita tak tahu. Kadang-kadang dia orang tak beritahu. So kadang-kadang jangan kita bangga macam, aku dah berjaya capai ni, aku dah berjaya capai ni. Semua hasil kerja aku, hasil usaha aku, hasil ilmu aku. Padahal sebenarnya mungkin
kemungkinan apa yang dia dapat tu 1% je usaha dia. Yang lain tu semua atas doa dan keberkatan. Keberkatan kita tak nampak. Kita sangat-sangat tak boleh measure. Dia bukan quantifiable lah. Betul ke? Kita tak boleh quantify dalam bentuk apa-apa measurement pun, sebab dia adalah keberkatan. Dia tak ada unit. Dia bukan mm, dia bukan cm, dia bukan meter, dia bukan darjah Celsius, dia bukan hour, bukan. Tak, dia adalah keberkatan. Dan keberkatan ni ada banyak cara lah nak dapat keberkatan. Dan salah satu yang saya cakap tadi, minta anak-anak doakan kita. Dan the best, yang paling bagus, paling baik, minta ibu ayah kita doakan kita. Kan? Doa ibu tak ada hijab Doa ibu tak ada hijab. Sebab tu ada kisah si tanggang tu. Saya pun tak tahu lah kisah betul ke tak si tanggang. Kan mak dia doakan dia jadi batu, memang dia jadi batu betul. Tu tak tahulah dongeng ke tak dongeng, tapi maksudnya nak cakap situ doa ibu tu makbul. Kan? So kita start fikir, start plan apa breakthrough kita. Dan macam saya cakap, salah satu breakthrough lalali kita ada vision board. Vision board. Dan vision board ni memang best. You dah ada, you akan start nampak secara kereta apa you nak, apa impian you nak berapa ramai, apa agent yang aktif, you nak berapa sales, you nak sedekah berapa banyak, you nak rumah macam mana. Semua benda ni kita tak akan dapat kalau kita tak ada vision board. Kan? Cuba kita anggap vision board ni sebagai satu design rumah. Siapa kat sini rumah dia tak ada plan pun, ataupun you nak buat rumah, tapi bila arkitek tanya ataupun kontraktor tanya, okey cik, mana design rumah cik? Saya pun tak tahulah. Buat lawa-lawa. Lawa-lawa tu macam mana? Rumah ada banyak macam jenis. Ada rumah style Amerika, ada rumah style Jepun, ada rumah style Korea, ada rumah style apa lagi? Indonesia, ada rumah style Minang, kan? So banyak design. Tapi kalau kita tak bagi tahu dekat kontraktor apa design yang kita nak buat, kemungkinan 98% dia akan buat design yang kita tak suka. Sebab you suruh dia kan. You suruh dia, you pun tak kisah macam mana, bentuk macam mana, berapa tingkat, 10 tingkat ke, 1 tingkat ke, setengah tingkat. Dia akan buat ikut dia suka, ikut taste dia. So dekat situlah datang kegagalan. Dekat situlah kita akan cakap, aduh, apa hal hasil dia macam ni, apa pasal result macam ni, aku tak nak rumah macam ni, buruk kot, ini bukan taste aku. Padahal sebenarnya kita tak design pun rumah tu, kita tak bagi plan pun pada kita punya kontraktor. So kalau rumah pun perlu didesign, kan, rumah biasa rumah pun perlu didesign, apatah lagi kehidupan kita, apatah lagi bisnes kita yang kita akan lalui every day, yang akan membawa kita jauh ataupun membawa kita tak jauh, kan. So please, mulai hari ni, antara yang saya sangat sarankan apa yang you all buat adalah create vision board. So saya harap mungkin kepada yang belum buat, salah satu breakthrough you all bulan depan, tahun depan adalah you dah ada vision board. Kalau you dah ada vision board, you boleh bangga dengan diri sendiri, cakap, tahniah Hasnul, tahniah, kau dah ada vision board, tahniah, good job. Good job. Sebab tak semua orang mampu buat vision board. Kita cakap senang, tapi nak buat tu tak senang. Sebenarnya susah. Kalau you tak cukup kekuatan, keazaman untuk buat sesuatu, you tak akan buat. You dengar dan tak buat, dengar betul tak buat tu, bertahun demi tahun, tapi demi tahun you tak akan buat, dan you tak ada you punya design rumah. Dan you akan sebenarnya plan to fail. Failing to plan is plan to fail, kan. So janganlah gagal untuk merancang. Okay, boleh. So tu nombor 1. Dan nombor 2, apa yang Lalali dapat breakthrough tahun ni adalah kita dah start bina sistem agent secara serius. Sebelum ni apa yang berlaku adalah saya confused. Ni saya cerita ni secara jujur, telus ni, saya tak ada simpan apa-apa. Saya memang nak share dengan you all dengan harapan you all boleh anggap ataupun terima benda ni, apa yang saya share ni, sebagai satu pengajaran dan sebagai satu peringatan kepada anda supaya tak buat benda kesilapan yang sama yang kita buat. So sebelum ni, tahun lepas kita orang tak serius. Saya sebenarnya start buat bina sistem agent ni tahun lepas, tapi tak serius. Takat buat ada, tak ada. So saya tak serius, kan. Bila saya cakap tak serius, bermakna sebenarnya saya tak fokus. Saya tak fokus. Saya kadang jual, kadang saya buat sendiri, kadang tak fokus. So bila tahun ni saya dah start dengan kita orang dah decide, tak boleh menjadi macam ni. Kita kena bantu kita punya agent, kita kena bantu kita punya warriors, fighters.
Sebab apa? Diorang ni semua bila dia dah start bersama dengan Laleli, bersama dengan kami ada satu tanggungjawab besar. Dan satu dosa besar kalau kita orang ambil diorang sebagai kita punya team, sebagai kita punya fighter, sebagai kita punya warrior, tapi kita tinggalkan diorang terkapai-kapai. Memang itu salah satu ketakutan saya lah. Ketakutan saya bila kalau saya tengok saya punya team terkapai-kapai, saya takut. Sebab apa? Saya pernah nampak sahabat-sahabat saya yang buat business agent, business dropship yang terkapai-kapai, dia tak tahu pun apa dia kena buat. Apa langkah-langkah dia nak kena buat, dia tak tahu. Dia lost. Dan orang yang ambil dia hanyalah sekadar ambil, okay, kau buat lah, kau jual lah. Tak jual tak apa, tak jual tak apa. So kita tak nak macam tu. Kan? Sebab apa? Buat apa kita buat business untuk penuh ataupun isi masa lapang? Tak guna. Sebab masa kita tak ada. Istilah masa lapang tu sebenarnya adalah menakutkan. Sebab sebenarnya kita tak ada masa lapang pun. Setiap masa yang ada adalah masa yang kita perlu isi. Kalau you tak isi, sebenarnya you dah membazirkan masa. So benda ni lah yang saya takut sebenarnya, yang saya cakap awal-awal tadi. Kadang-kadang orang tu dia fikir macam, okay what, aku dah ada kerja. Dan tanpa dia ketahui sebenarnya ekonomi makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Ini realiti. Saya tak simpan apa-apa. Saya share terus ni. You all nak percaya, tak percaya, terpulang. Saya okay je. Tapi saya nak bagi tahu awal. Bukan saya nak menakutkan, jauh sekali. Tapi saya nak you all be ready, bersedia. Keadaan makin teruk. Makin menteruk. You all tak nampak big picture lagi. Sebab sebenarnya benda ni berlaku dekat overseas. Kan? Siapa yang perasan you punya insurans, health insurance dah naik harga? Saya tak tahu ada perasan. You tahu ke tak tahu, saya tak tahu. Tapi saya sendiri dah 2 kali naik harga insurans. Dan soalan dia, kenapa? Kenapa harga insurans kita naik? Ada yang boleh try teka, kenapa harga insurans kita naik? So saya talk dengan saya punya agent, aka saya punya sahabat. So dia share macam ni. Dia cakap macam ni, dulu ada satu operation tu bernilai 5,000. Sekarang ni, hari ni, operation yang sama, doktor yang sama, kepakaran yang sama, penyakit yang sama, ubat yang sama, harga dia 15,000. Dah naik. Dah naik. So, kalau harga perubatan dulu masa kita buat polisi sampai sekarang dah naik sampai 3 kali ganda, agak-agak tahun depan dia naik lagi ke tak naik? So dia akan makin naik. So sebagai seorang stokis, so saya rasa sangat bertanggungjawab untuk bantu ejen-ejen, fighter-fighter kita orang aka dropship ni untuk start buat bisnes betul-betul. Kita tak ada masa. Paling jauh umur kita 60, extra mungkin 70, 80 gila bonus. Gila bonus. Tapi you kena anggap diri you sampai 60 tahun je. So kalau umur you 30, you ada 30 tahun je lagi untuk buat bisnes. Cukup ke? Belum cerita you sakit, you penat, you nak rehat, kan? Belum cerita benda tu lagi. Just saya nak cakap, cukup ke untuk you buat bisnes? Belum cerita nak beramal lagi, kan? Buat amal baik apa semua tu. Dan perjalanan kita sangat pendek. Tidur kita pun dah ambil berapa tahun dah waste sebenarnya. Dalam seumur hidup, saya tak ingat berapa, ada buat kajian, dalam seumur hidup kita akan spend lebih kurang 9 tahun untuk tidur je. 9 tahun kita dah terbazir untuk tidur sahaja. So that's how short our life is. Pendek sangat, kan? So start hari ni, buat bisnes betul-betul. Dan that's why kita orang serius untuk start bantu Laleli punya warriors dengan fighters. Dia adalah orang yang dah meletakkan pengharapan pada kami. Dan insyaAllah we will do the best. Saya dan Sal, kita akan buat yang terbaik untuk kita punya fighters dan warrior. Kalau you all rasa macam macam nak jadi fighters, macam nak jadi warrior, boleh PM kami. InsyaAllah kami boleh bantu, kami bantu. Kalau tak boleh bantu, kita orang cakap kita orang tak boleh bantu. Okay? So itu adalah nombor 2. Kita orang dah start bina sistem agent. Dan kita pun dah start buat Laleli punya warrior punya training every week. InsyaAllah Alhamdulillah setakat ni masih konsisten. Dan doakan saya, doakan Sal, kita ada kekuatan untuk teruskan give value dan buat kelas every week. Tujuan dia adalah untuk bantu. Sebab bila you buat bisnes sebenarnya, kita punya emosi kita ada up, ada down, ada up, ada down, ada up, ada down. Betul kan? Ada up, ada down, ada up, ada down. Dan proses up and down ni, dia akan makin lama dia makin down.
Nah, dia bukan selama up and down jangan salah faham. Kalau you tak ada guidance, you tak ada support, you tak ada mentoring, you tak ada satu ilmu yang betul, you punya flow adalah up, down, up, down, up, down, 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 down. Saya dah alami benda ni dan mungkin anda pun pernah alami benda ni. You down sampai ke dasar sedasar-dasarnya. Dan nak naik balik bukan senang. Makan tahun. Itu pun kalau kuat. Kalau tak kuat memang sampai bila-bila tak naik dah. So that's why kita buat training every week ni. Nak bagi energy, nak bagi support, nak bagi new knowledge, new insights, kan, supaya diorang sentiasa alert dan be on the now, berada pada saat sekarang. Kadang-kadang kita buat bisnes ni 10 tahun ni kita tak belajar, tak ada apa. Kita ingat bisnes 10 tahun lepas dengan sekarang sama. Sebenarnya tak sama. Langsung tak sama. Jauh beza gila bab satu. Tak sama. Dulu mana ada orang pakai Facebook sangat buat bisnes, ada ke? Sekarang dah berbeza, tak ada. Dulu ada FB Live, tak ada. So dunia dah berubah. So kena belajar. So that's why kita buat every week training untuk kita punya team. Okay. Dan itulah breakthrough nombor 2. Panjang pula breakthrough kita orang ni. Dan dekat 30 minit. So last breakthrough sebenarnya banyak lagi, tapi yang saya nak share breakthrough yang nombor 3, yang mana saya rasa ini adalah benda, salah satu apa nama panggil tu, salah satu vision board saya sebenarnya, adalah kita orang nak start belajar secara mentoring. Dan benda ni bukan murah dan mahal. Dan kalau kita tak buat bisnes betul-betul, terkincit. Dan seriously, terus terang saya beritahu, ramai sahabat-sahabat saya yang masuk join Sifu Najib daripada awal dulu sampai sekarang, ramai sangat dah stop. Sebab apa? Sebab nak survive tu susah, nak mampu. Dan Alhamdulillah kita masih boleh survive. Doakan, please doakan. InsyaAllah kalau diberikan kekuatan, kita nak sambung lagi tahun depan. Sebab kita rasa macam business you tak boleh buat seorang-seorang, you kena ada circle. Dan apa harga yang saya bayar, puluhan ribu kepada Sifu Najib, kepada saya punya Sifu Guru, mentor, bagi saya itu adalah investment untuk diri saya sendiri dan untuk business, kan. Dan ia adalah juga investment untuk marketing, sebab saya belajar macam nak buat marketing, kan. Dan saya sarankan you all, kalau ada rezeki, ada peluang lebih, belajar juga. Tak kisah dengan cikgu mana, you boleh pilih. Tapi kalau boleh jangan ramai, satu je cukup. Sebab apa? Kalau satu ni pun you follow, you tak boleh jadi jutawan. Why kita nak follow 10 orang cikgu, kan? Follow satu je, insyaAllah. Kita buat. Mungkin slow, mungkin tak selaju orang lain, tapi at least you akan nampak diri you punya improvement sendiri. Saya percaya bahawa kita tak bersaing dengan orang lain sebenarnya. Kita hanyalah bersaing dengan diri kita sendiri. Saya bersaing dengan diri saya sendiri yang dulu. Hari ni saya bersaing dengan diri saya 1 tahun lepas. Diri saya 1 tahun lepas bersaing dengan diri saya yang 1 tahun lepas lagi. Dan bila kita reflect balik, sebab tu saya cakap tadi, kita kena setiap tahun kita jenguk balik, kita go through balik apa yang kita dah buat tahun lepas, apa yang kita berjaya capai, apa yang kita tak berjaya capai. Tujuan dia adalah supaya kita boleh tahu bahawa dulu aku dulu malas kot, update FB pun lambat, respon dengan customer lambat, buat main-main, buat sambil lewa. Tapi tahun ni aku dah berubah sikit. Dah berubah sikit. So aku dah lebih better, aku dah boleh start buat konsisten buat posting. Dan benda-benda yang kecil-kecil ni lah, InsyaAllah akan bantu kita untuk capai satu kejayaan yang besar berbanding dengan apa yang kita dah capai tahun sebelum tu. Dan benda ni perlukan trust, perlukan kesabaran sebenarnya. Sabar. Sekarang kita ada agent yang dia ingat bila dia masuk 2 bulan, 3 bulan dia dah boleh buat sales 10 ribu. Tak. Dia ambil masa. Ramai jutawan ni, diorang dah jadi jutawan lepas bertahun-tahun buat bisnes. Especially golongan muda sekarang. Generation Y kot. Y ke X, Generation Y. Kita tak boleh salahkan dia. Termasuk saya tak tahu saya Generation Y ke apa. Umur saya dah 30 lebih. Mungkin Generation Y. Tapi kita ni kita dibesarkan dengan gadget tau. So bila kita cakap gadget ataupun internet, semua benda di hujung jari. Meaning you nak dapat info cepat. Dulu sama saya belajar dulu, tak ada phone, saya kena pergi ke library apa semua, Google semua tak ada.
Susah nak Google, kena pergi CC lah, kedai komputer apa semua. Tapi nak kena bayar lagi apa semua. So saya sangat cheap, saya sangat jimat, saya tak akan bayar. Saya sanggup pergi library, baca, cari. Memang skema dulu. Tapi bila kita zaman sekarang ni, anak-anak saya lah, zaman anak saya Ammar apa semua, dia nak apa sesuatu, dia just Google search je. Okay, contoh apa maksud takut. Dia search lah takut. Oh, ni maksud takut. Oh, apa sinonim dia? Dia just Google sahaja. So masalah dia bila budak-budak generasi ni, dia sangat-sangat nak cepat semua benda. Ya, aku nak jadi jutawan by 20 ni, by 25 aku dah jadi jutawan. So apa yang jadi adalah dia terlampau nak cepat sampai dia sebenarnya mensabotage dia punya mindset dia ataupun ketahanan mental dia. Endurance dia jadi tak tahan sebab dia nak semua benda cepat. So start kena sabar dulu, relax. Relax. Relax, jangan nak cepat-cepat sangat. Kalau orang kata, asal kau buat bisnes dah bertahun tak berjaya? Tak kisah, biarkan dia. Hanya kita tahu apa yang kita buat, dan hanya kita tahu apa pencapaian yang kita ada. So kalau nasihat saya yang tak seberapa ni kepada usahawan baru, bersabar. Teruskan usaha, jangan putus asa buat bisnes. You tak akan nampak hasil dia pump dapat. Tak, kadang-kadang you buat benda tu dah betul, tapi you tak akan dapat result dia. So keep on doing the same correct thing, benda yang betul. Keep on doing, buat sampai you capai pump, hit. Bila you hit, masa itulah you akan berjaya. Okay, so terima kasih pada yang join malam ni, dan saya harap you dapat sesuatu kan daripada poin-poin yang saya share tu. Breakthrough laleli yang kita dah capai, dan kita yakin, dan saya harap sangat you pun dapat capai sesuatu. Sebab ingat kita buat bisnes bukan untuk diri kita, bukan untuk saya pun. Saya buat bisnes untuk anak-anak dan generasi-generasi dia. Mungkin berlapis-lapis generasi. So itulah tugas kita. Give. Kita kena give, kita bagi. Kita tak akan, mungkin saya berjaya mungkin 60 tahun, saya tak tahu. So at least apa yang saya boleh buat lah, saya akan cakap I did the best. Saya dah cuba yang terbaik untuk apa yang saya mampu buat, untuk give kepada keluarga, kan? Sebab Allah bagi kita nyawa, Allah bagi kita tenaga untuk kita memberi, untuk jadi khalifah, kan? So kalau kita ada nyawa, kita ada umur, kita ada tenaga, tapi kita malas, kan? Malas nak buat bisnes, malas nak cari duit lebih untuk bantu keluarga kita, then itu adalah menunjukkan bahawa kita tak cukup serius dengan perkataan khalifah tu. Siapa kenal khalifah yang suka meminta? Contoh Muhyiddin Yassin, kan? Dia buat, tolonglah semua bagi saya 10,000, kita nak bangunkan negara ni. Dia tak akan meminta macam tu. Dia akan memberi dulu, dia akan beri, dia bagi guideline, dia bagi support, dia bagi dia punya ilmu-ilmu. So sama juga kita. Setiap seorang daripada anda adalah khalifah. Tak kisahlah perempuan ke lelaki, kan? You all adalah khalifah kepada keluarga dan kepada diri sendiri. So start be a khalifah. Kita start fikir macam mana aku nak bagi lebih kepada keluarga, kepada society, kan? Masyarakat, jiran, tetangga, apa semua tu. So start berfikir macam tu. Dan insyaAllah, bila kita punya mindset adalah untuk memberi, giving. Dan saya dengar juga Christmas, kan? Ada selalu saya dengar tu apa? Is the day of giving lah, bukan receiving, giving. So bila kita sentiasa memberi, insyaAllah kita akan dapat lebih. Betul tak? The more you give, the more you get. Alright, so saya rasa tu saja malam ni. Dah lama saya membebel. So you all pada yang tengok live ni, boleh please share you all punya breakthrough, apa yang you dah capai tahun ni, dan start buat vision board untuk target apa yang you nak capai tahun depan. Okay, so itu saja daripada saya, Hasnul Laleli. Sihatkan short, jom bina bisnes bersama Laleli. Bye. Bina bisnes, bukan business. Business, bye.